Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulul Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul pada pagi ini. InsyaAllah pada setiap Jumaat, macam sedia saya maklumkan, kelas pengajian kita akan menggunakan dua buah kitab, iaitu Tafsir Nurul Ihsan karangan Mufti Syekh Muhammad Sa'id bin Umar Khatib, Mufti Kerajaan Kedah, Mufti Jitra pada waktu tersebut. Mufti Jitra, dulu Jitra dia ada satu dia ada mufti khas di Jitra dulu. Jitra juga satu macam kawasan, Jitra Kubang Pasu. Jadi ini kitab ni dikarang oleh beliau, juga digelar beliau dengan Qadi Muhammad Sa'id bin Umar Khatib, Tafsir Nurul Ihsan ni. Jadi mulai minggu depan insya-Allah kita akan sediakan kitab. Cuma yang nak kitab boleh belilah, kan, boleh bagi duit dekat kita punya staf zawiyah ni, mereka akan pergi cari nanti insya-Allah kitab tersebut. Kitab Jawi lama. Kitab Jawi lama. Cuma ada cetakan baru yang dicetak oleh Akademi Jawi. Ini baru. Sekali dengan taklid. Dia ada nota kaki dia. Yang dia tahqiq balik kepada kitab Tafsir Nurul Ihsan. Cuma baru keluar jilid 1 saja. Jilid 2, jilid 3 dengan 4 tak keluar lagi. Dalam proses. Dan pengajian mingguan kita macam itulah. Tiap-tiap minggu kita akan baca tahlil dan kemudian kita akan baca selawat tafrijiyah. Nanti kita akan sediakanlah. Dia akan sediakan teks selawat tafrijiyah. Kalau ada yang tak hafal lagi, boleh tengok teks tersebut. Dan kemudian kita akan terus baca kitab, insya-Allah. Itu cara dia. Jalanannya macam itulah tiap-tiap minggu. Baik. Sebelum kita mulakan majlis, kita bacakan dulu siapakah pengarang kitab ini. Kita kenal dulu dia, pengarang dia siapa, dan kemudian baru kita akan mula baca kitab. Eloknya minggu depan kita akan start ada kitab lah. Bila ada kitab ni, sedap sikit lah pegang kitab sambil baca kitab kan. Kalau tidak lagi kita duk baca kitab, hak duk dengar saja. Saya tak tahu kok mana. Baik. Nama penuh pengarang. Nama penuh pengarang Tafsir Nurul Ihsan ialah Muhammad Sa'id bin Umar Khatib bin Aminuddin ibn Abdul Karim. Jadi setelah pengarang selesai mengarang karya tersebut, beliau menamakan dirinya sebagai Sa'id bin Umar Al-Qadahi Baladan Al-Syafi'i Madhaba Al-Naqsyabandi Al-Ahmadi Tariqatan Al-Qadi Syar'iyah. Jadi Syekh Muhammad Sa'id dia gelarkan diri dia letakkan dengan Al-Qadahi. Al-Qadahi maksudnya orang Kedah. Eloklah kita orang Kedah baca kitab tafsir orang Kedah buat kan. Kita kenal lah. Al-Qadahi Al-Syafi'i mazhaban, dan dia bermazhab Syafi'i. An-Naqsyabandi Al-Ahmadi tariqatan, dan bertariqah Naqsyabandi Ahmadi. Ini ulama dulu macam tu, ada tariqah. Zaman lah ya. Orang bila dengar tarikat ni dia jadi takut kan. Ini ajaran sesat dia kata. Tarikat tak sesat apa siapa dia guru kita dan sebagainya. Macam saya tariqah Syadziliyah Siddiqiyah. Ini guru saya. Saya ambil tarikat dengan ni guru saya, Syekh Yusri hafizahullah, dengan Syekh Ali Jumaah atas sekali. Mufti Mesir. Mufti Mesir bekas Mufti Mesir, dia pun ada tarikat dan dia pun buat tarikat. Bukan dia buat, dia waris tariqah tersebut daripada guru beliau, Maulana Al-Imam Al-Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu ta'ala, bersambung sampailah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya saya ambil dengan Syekh Yusri, kedua-duanya tarikat yang sama. Tarikat dengan Syekh Yusri pun sama, Siddiqiyah Syadziliyah. Syadziliyah Siddiqiyah, juga Syekh Ali Jumaah pun sama juga, Siddiqiyah Syadziliyah. Jadi tarikat pengarang kitab ini Naqsyabandi Al-Ahmadi Al-Qadi Syar'iyan, dan beliau bertugas sebagai qadi pada ketika tersebut.
di Jitra. Atau ada juga orang panggil dengan mufti kerajaan Jitra pada waktu tersebut. Dan sebagian kata itu. Kerana itu dia dimasyhurkan dengan panggilan Haji Said Mufti. Haji Said Mufti. Ada orang panggil dia Lebay Said. Ada orang panggil dia penulis. Ada orang panggil dia Tok Guru tafsir Al-Quran. Macam-macam lah gelaran orang panggil kepada beliau. Dan ada orang panggil dia ulama' pun ada. Ini ulama'. Ulama' ni jamak tu kepada alim kan. Orang tak panggil alim, panggil ulama' tu kan. Abang kata alimnya dia pada waktu tersebut. Dan beliau lahir pada tahun 1275 Hijrah bersamaan dengan 1854 Masihi di kampung Guak, kampung Kuar, Jerlun. Kuar ke Guak? Kuak orang Kedah panggil Kuak kan. Jadi Syekh Muhammad Said merupakan anak pertama daripada dua orang adik-beradik. Adiknya bernama Haji Ismail. Jadi bapa Syekh Muhammad Said digelar Umar Khatib kerana beliau ni petah dalam memberikan ucapan, maka digelarkan Khatib di belakang. Yang ni orang yang pandai memberi ucapan. Dan diceritakan, kata Syekh Muhammad Said ada 17 orang anak. Itu dia. 17 orang anak. Melalui perkahwinannya dengan 3 orang isteri. Itu Tok Guru dulu macam tu, kahwin ramai. Tok Guru lah tak apa nak berani kan. Isteri pertama beliau zamanlah guru saya kata Syekh Yusri sebut, Syekh Ali Jumaah, guru saya semua bini seorang. Jadi saya ni tiru mereka lah. Bukan kerana takut nak tiru mereka. Tok Guru saya semua bini seorang. Syekh Yusri bini seorang. Lepas meninggal baru menikah seorang lagi pula. Syekh Yusri baru menikah dalam setahun 2 tahun lepas, baru menikah pula selepas isteri pertama dia meninggal. Dan dia kata ada 2 benda yang paling sedih dalam hidup aku, dia kata. Yang orang meninggal ni aku sedih sungguh. Yang pertama waktu ayah aku meninggal, dia kata. Waktu ayah meninggal dia sedih sungguh. Yang kedua waktu isteri aku meninggal. Itu benda yang menyebabkan kesan besar dalam hidup Syekh. Dan Syekh kata kalaupun ada jodoh lain nak menikah, Syekh kata tunggu selepas tahun, kalau tak silap. Selepas tahun baru ada jodoh baru kepada Syekh, dan kemudian Syekh berkahwin pula yang kedua. Itu pun setelah wafatnya isteri yang pertama. Jadi Syekh Yusri pernah sebut pada kami, kata kalau betul nak tiru sunnah Rasulullah, ambil macam Rasulullah. Rasulullah SAW kahwin yang kedua setelah wafat Sayyidatina Khadijah. Ini Syekh buat sungguh. Wafat yang mana? Jadi bukan doa lah, bukan doa bagi mati yang pertama tu. Tak. Maksudnya orang panggil jaga betul dia dengan perkara tadi. Khususnya lagi dia kata orang-orang yang berkahwin dengan keluarga Rasulullah, yang isteri dia Sayyid Sharifah, yang ada keturunan Nabi, lebih-lebih lagi kena jaga. Jangan sampai menyakitkan hati cucu Nabi SAW. Sampai macam tu sekali. Biarlah kuliah tak apalah, masing-masing lah. Kan? Cuma kami ini saya pegang dengan pandangan guru saya lah. Guru saya Syekh Ahmad Mamduh. Dan pernah sebut, dia kata, akhir zaman ni kalau menikah ramai, dibimbangi kita sibuk dengan sesuatu yang lain daripada Allah. Kita akan sibuk dengan urusan dunia waktu tersebut. Menjadi lawan berkelahi laki bini, laki tak buat kerja apa. Baca kitab pun tak ada. Nak pergi kerja pun pening kepala. Ada yang nikah 2 ini? Tak ada. Cik Izan tak? Ada. Pahala niat. Pahala niat. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina, dan Maulana Syekh Ali Jumaah mengatakan bahawa zaman sekarang ni menunggalkan isteri itu lebih afdal. Kenapa? Karena tidak menyibukkan hati dan perasaan kita ni kepada sesuatu yang lain daripada yang sepatutnya pada waktu tersebut. Masing-masing lah pandangannya masing-masing. Kulihal kita mengikuti dengan apa yang guru-guru kita sebut. Baik, setakat ni. Dan seterusnya lah kot, sampai kesudah lah. Isteri pertama beliau bernama Fatimah, yang dikahwinnya ketika beliau menetap dan mengajar di sebuah institusi pondok di Cangkat, daerah Krian, Perak. Jadi hasil daripada perkahwinan tersebut, Syekh Muhammad Said dianugerahkan 3 orang anak, Haji Mahmud, Haji Muhammad dengan Haji Ahmad. Isteri beliau yang pertama meninggal dunia pada usia muda. Setelah itu Syekh Muhammad Said berkahwin pula dengan Hajah Rahmah. Jadi dia bukan kahwin waktu tu ada hada madu tak. Lepas meninggal yang pertama baru menikah pula. Jadi macam tu. Jadi berkahwin pula dengan orang yang berasal daripada pulau Mertajam.
Jadi Syekh Muhammad Said dikurniakan 4 orang anak hasil perkongsian hidup dengan Hajah Rahmah, iaitu Abdul Hamid, Haji Omar, Sofiyah dengan Fatimah. Kemudian Syekh Muhammad Said berpindah ke Kampung Kedah, sebuah daerah yang bersempadan di antara Perak dan Pulau Pinang. Beliau berkahwin pula dengan Hajah Hamidah, iaitu isteri ketiganya, dan dikurniakan 10 orang anak. Lepas tu ada 10 orang anak ni sebut nama. Haji Mustafa, Haji Qasim, Cik Hasan, Haji Muhammad Akid, Haji Hussein, Hajah Asma, Hajah Maryam, Siti Hajar, Haji Mansur, Haji Nasir. Jadi ini pendidikan Al-Imam Maulana Syekh Muhammad Said. Jadi beliau memulakan pendidikan beliau yang pertama di Pondok Tok Bendang Daya yang pertama di Dala. Itu pondok pertama beliau. Dan juga beliau belajar dengan Tok Bendang Daya yang pertama dan Tok Bendang Daya kedua, dan juga Tok Wan Din, Syekh Wan Zainul Abidin, serta guru-gurunya di Makkah Al-Mukarramah. Manakala pendidikan tidak formalnya pula terjadi di samping bapanya sendiri, iaitu Umar Khatib, dan juga apabila beliau mencontohi sikap dan tingkah laku guru-gurunya dengan masyarakat. Itu tak formal lah. Dia duduk dengan masyarakat, itu pun dikira sebagai pengajian beliau. Faham? Jadi beliau pernah duduk di Kedah, dan kemudian pernah duduk di luar daripada negeri Kedah. Saya tak bacalah semua. Tak baca semua. Dan antara guru-guru beliau juga, yang mana beliau, Syekh Muhammad Said ni pernah menuntut ilmu di wilayah Fatani, Thailand, dan di Makkah Al-Mukarramah. Ini ulama' dulu macam tu. Jadi alim ni bukan kena duduk setempat, dia kena pergi merata. Kerana harimau, singa tak akan diketahui taringnya, melainkan dengan dia keluar daripada hutan dia. Kena keluar daripada tempat dia. Kalau duduk dalam sangkap, tak ada singa. Boleh mengaum dia. Orang tak nampak dia punya taring dia, tak tahu macam mana dia terkap. Dia kena keluar dulu. Air kalau tak mengalir, kata Imam Syafi'i, akan jadi lumut. Tapi kalau mengalir elok, dia jadi jernih. Macam tu jugalah penuntut ilmu, orang kena bergerak, barulah dia akan memberikan kesan dan juga kebaikan dalam ilmu dia. Jadi ketika di Fatani, Syekh Muhammad Said pernah menuntut ilmu di Pondok Bendang Daya. Jadi beliau menuntut ilmu dengan Syekh Haji Wan Mustafa Al-Fatani, iaitu pengasas pondok tersebut yang lebih dikenal dengan Tok Bendang Daya pertama. Setelah itu Syekh Muhammad Said meneruskan pengajiannya dengan Syekh Abdul Qadir bin Mustafa Al-Fatani, yang terkenal dengan gelaran Tok Bendang Daya kedua. Di samping kedua-dua gurunya itu, Syekh Muhammad Said juga menuntut ilmu daripada Tok Wan Din, ataupun nama sebenarnya Syekh Wan Muhammad Zainul Abidin Al-Fatani. Dan setelah itu beberapa ketika menuntut ilmu di Fatani, Syekh Muhammad Said meneruskan pengajiannya di Makkah Al-Mukarramah. Dulu macam tu. Orang dulu mengaji di pondok lama, lepas tu pergi Mekah. Orang panggil naik haji. Masa pergi haji tu, naik haji, lepas tu duduk menetap di sana. Tuntut ilmu dengan para ulama' di Makkah Al-Mukarramah. Kerana waktu tu negeri Makkah terkenal dengan tempat perkumpulan para ulama', mengajar di sekeliling Masjidil Haram, di rumah-rumah mereka, dan lahir daripada generasi tersebut para ulama' yang balik ke negeri kita. Tapi setelah Makkah Al-Mukarramah, tidak lagi seperti dulu. Pengajian-pengajiannya tidak lagi macam dulu. Kemudian pula dibawa dengan faham yang lain sikit daripada apa yang dibawa oleh ulama' yang terdahulu. Bawa Wahabi lah, senang kita katakan. Payah lah sebut. Dah lelah kan? Sebut pergi lah. Memang dia perkenal kita lah. Jadi bawa Wahabi dan sebagainya. Akhirnya para ulama' tidak lagi mengajar di Masjidil Haram, melainkan sedikit sangat yang dibenarkan. Kebanyakan lagi duduk di rumah. Banyak duduk di rumah. Kemudian berpindahlah pengajian pada waktu tersebut, kiblatnya ke arah Mesir, pergi ke Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ke Yaman dan sebagainya. Jadi generasi yang datang setelah kita ni dah pergi ke Mesir dan sebagainya. Faham? Itu maksudnya. Jadi di Mesir pun ada juga yang pada waktu ketika zaman tersebut yang pergi ke Mesir, kalau balik tak bawa balik fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah, bawa balik fahaman Wahabi juga. Karena mereka di sana tidak belajar dengan masyayikh. Tapi kalau duduk di Mesir, belajar dengan masyayikh yang betul, yang tepat, maka insya-Allah akan pulang dengan membawa pulang faham Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, seperti mana yang telah diwarisi dalam manhajnya Al-Azhar Asy-Syarif. Dengan sistem Al-Azhar begitu. Baik. Jadi disebutkan oleh pengarang di sini ataupun pentahqiq kitab ini, dia kata kajian tentang guru-guru beliau di Makkah itu kurang dapat dipastikan. Namun dia kata kajian ini
beranggapan bahawa guru-guru Syekh Muhammad Sa'id adalah guru yang sama kepada Tuan Guru Haji Ismail bin Mustafa Al-Fatani, Tuan Guru Haji Muhammad Hussein bin Abdul Latif Al-Fatani dan Datuk Abdullah Musa. Antaranya gurunya sebab mereka sezaman. Antaranya siapa dia guru-guru beliau, iaitu Syekh Wan Ali Kutan Al-Kelantani, pengarang Lum'atul Awraq. Yang kita duk, apa ni, tok guru kita duk beramai kitab selawat tu, Syekh Wan Ali Kutan. Kemudian Syekh Abdul Qadir bin Abdul Rahman Al-Fatani, kemudian Syekh Muhammad bin Ismail Al-Fatani, kemudian Syekh Ahmad Al-Fatani, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasabullah Al-Makki, Said Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Makkah Al-Mukarramah, dengan Syekh Abu Bakar Syata, pengarang I'anah Talibin. Jadi kemungkinan Syekh Muhammad Sa'id belajar dengan para guru tersebut. Jadi pengarang I'anah Talibin yang kita duk mengaji kitab fiqh dia tu, pengarang kepada I'anah, iaitu Syekh Abu Bakar Syata, adalah guru kepada Syekh Muhammad Sa'id bin Umar Khatib. Jadi selain daripada itu, Syekh Omar Sambawi, Syekh Muhammad Nawawi Bantani, Syekh Ahmad Lingga, Haji Muhammad Saleh Kelantan, Haji Ahmad Haji Yunus, Syekh Said Zainuddin Sambawi, Syekh Muhammad Amin Ridwan, Syekh Hasan Sa'idi, dan Tuan Syekh Muhammad Al-Qayyad juga merupakan guru-gurunya, kerana ulama-ulama tersebut adalah satu zaman dengan Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasabullah Al-Makki. Selepas Syekh Muhammad Sa'id pulang dari Makkah dan menetap di Kedah, Syekh Wan Sulaiman yang merupakan Syekhul Islam Kedah Darul Aman pula adalah guru beliau yang menjadi guru pembimbing aliran tariqah Naqsyabandi Al-Ahmadi. Jadi mufti Kedah dulu tariqahnya Naqsyabandi Ahmadi. Jadi Syekh Muhammad Sa'id mengambil tarikat dengan beliau. Jadi Syekh Muhammad Sa'id telah dikenali sebagai ulama yang berpegang dengan fahaman ahli sunnah wal jamaah, dan beliau mencatatkan di bahagian penutup karya bahawa beliau adalah seorang yang bermazhab Imam Syafi'i dan berpegang dengan aliran tariqah Naqsyabandi Ahmadi, yang seperti diambil oleh mursyidnya Syekhul Islam Kedah, Syekh Wan Sulaiman bin Wan Siddiq. Jadi mufti Kedah dulu, Syekhul Islam dia ada dua dulu. Dulu dia ada Syekhul Islam Kedah dengan dia ada mufti Kedah. Dia diasingkan dulu. Sekarang dah tak ada lah. Syekhul Islam tak ada lagi di Kedah. Yang ada mufti Kedah saja. Syekhul Islam tak ada. Dulu Syekhul Islam Kedah, Syekh Wan Sulaiman. Dan beliau adalah guru mursyid kepada pengarang kitab ini. Itu perlu kepada guru. Kita kena ada guru mursyid, guru pembimbing jiwa kita. Nanti kita akan tengok dalam Lawaqih Al-Anwar Al-Qudusiyah apa yang disebut oleh Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani berkenaan dengan pentingnya guru mursyid, guru pembimbing jiwa dalam kita nak menuju kepada Allah Ta'ala dan beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Jadi kemudian Syekh Muhammad Sa'id ni bukan tok guru sajalah. Zaman dulu ni tok guru dia tak tunggu duit sumbangan saja. Jadi dia buat kerja dan sebagainya. Dia juga pengusaha sawah padi. Dia pun buat bendang. Tok guru dulu lah. Tok guru lah tak ada nak buat bendang. Benar duduk ada lepas tu wakaf tok guru pergi buat pula, pergi tak ngajak dah lepas tu. Jadi dia merupakan pesawah padi, pesawah, dan dia ni pekerjaan dia turun temurun sejak daripada beberapa zaman lagi, daripada tok wan dia lagi. Jadi disebabkan kerana ni adalah pendapatan hasil utama Kedah sampai sekarang lah dengan padi ni. Sebab negeri jelapang padi kan, walaupun tak pernah ada banyak pun padi tu, banyak bangunan dah ni. Tapi pada waktu tersebut Syekh Muhammad Sa'id antara orang yang mengambil usaha dengan perkara tersebut. Lepas tu tok guru dulu, anak-anak murid mereka mengaji, anak murid siang akan pergi buat bendang dulu. Pergi buat bendang, tolong tok guru di sawah, pergi ke kebun, apa semua kali, malam mengaji. Orang dulu macam tu lah. Zaman lah tak dah. Zaman lah kalau main ke pondok, tok guru saya buat bendang, lari. Lepas tu tak main dah penuh lah. Lari terus. InsyaAllah kita akan mula ambil pelajar bulan 1 ni. Bulan 12 ni akan ada dah temu duga. Saya akan ambil 10 orang saja pelajar yang akan duduk di sini. Kita sewa rumah dulu. 10 orang tu umur dah besar dah, umur 18 tahun ke atas. Dan mereka kena duduk dengan saya 4 tahun. Tak boleh balik. Jadi mereka akan duduk sini ni 4 tahun ni. Jadi itulah Pak Lang, Mak Long semua nak kena tengok. Mereka akan duduk kat ni lah, rumah dekat depan ni lah. Belakang rumah belakang rumah siapa?
Mau Pak Ngah. Mau Pak Nak. Belakang rumah dia. Nanti akan duduk di situ, ada guru-guru pun akan duduk juga. Ada tempat rumah dia yang kita akan cari. 10 orang ni saya akan bimbing mereka selama 4 tahun. Bukan 10 tahun. 4 tahun. 4 tahun tak boleh kahwin, tak boleh ada handset, dan telefon tak boleh ada, semua tak boleh ada. Mereka boleh main mengaji saja. Jadi Facebook apa semua tak ada, mereka main mengaji. Tiap-tiap pagi, daripada pagi sampai ke malam, mereka akan main mengaji sini. Sementara nak buat pondok kita ni. Masjid akan buat di sini nanti. Tapi masjid bukan masjid jamek, bukan masjid buat sembahyang Jumaat. Itu saya tak sembang dengan Tok Imam, takut kita silah faham pula kan. Kita nak buat masjid, kita kata, nak buat Korea baru kan. Tapi buat Jumaat baru kan, tak. Kita buat masjid ghairu jamek. Maksud masjid tak buat solat Jumaat. Boleh iktikaf saja. Tapi tak buat solat Jumaat. Tu saya tak panggil gitu Imam. Sembang dengan apa ni ajutan kuasa masjid apa semua, takut dia silap faham. Kan? Tok Imam tak faham, tak silap faham pun. Cuma tak cerita lagi. Takut orang lain lah silap faham. Duk pi cerita pula kata, "Weh, ustaz buat masjid pula." Jadi pecah Korea ke apa ni? Tak. Bukan pecah Korea apa dah. Masjid ni kalau di Mesir, kalau kata ni, dia ada masjid jamek dengan ghairu jamek. Ada masjid yang buat Jumaat, ada masjid yang tak buat Jumaat. Dipanggil masjid ghairu jamek. Dalam mazhab kita pun ada. Dan masjid ghairu jamek ni tak boleh buat sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat ni nak kena ambil hukum daripada raja. Raja yang kena tentukan tempat ni boleh buat sembahyang Jumaat, tak boleh buat sembahyang Jumaat. Jadi kita tak buatlah yang tu. Tu kena langgap perintah raja pula nanti. Jadi kita buat tempat untuk boleh niat iktikaf je. Ini kalau masuk boleh niat iktikaf, nanti akan buat di situ, masjid di sebelah kolam tu. Kita akan tambun nanti ni. Tambun sampai belakang sampai ke bendang. Bendang pun daripada wakaf dah. Mereka akan adik-beradik sepupu-sepupu saya lah. Anak-anak Pak Lamat pakat wakaf dia dah bendang-bendang tu. InsyaAllah. Nanti akan mula prosesnya. Nanti tuan-tuan boleh tengok lah. Jangan tengok saja. Tengok saja, tengok. Naik dah, alhamdulillah. Tak apalah, doa. Baik. Itu tok guru dulu. Lepas tu kita pun kena ada juga benarnya. Saya semua tak erti nak berniaga tu ya. Tapi nanti kita akan ada di sini nanti insya-Allah. Cerita awal-awal lah. Kita akan ada kedai roti, kedai roti apa semua kena ada bawah pondok punya. Lepas tu ada kedai kopi, taklah jadi kedai tu. Kan? Lepas tu dia nasi lemak apa semua tu biasalah orang kampung boleh buat berniaga lah kan. Yang ni pun mungkin juga ni hari Jumaat ni abang ustaz ni. Kok akan datang, kok jadi ramai ke orang ke semua. Nanti kita akan buat kemah depan tu. Kok ada orang nak main berniaga ke semua, boleh lah. Tak tahulah bila tu. Tapi kalau makin ramai, kita boleh buat macam tu insya-Allah. Dan moga-moga dengan berkat hari Jumaat ni akan berterusan majlis pengajian ni sampai habis kitab jadi para alim ulama insya-Allah taala. Cuma saya tak cadang nak hantar ke mana-mana budak-budak ni. Depa yang main 10 orang ni, kita tak akan cadang nak hantar ke mana-mana. Depa nak pergi mana lepas tu pergilah. Duduk dengan saya 4 tahun tu, habis tu depa nak pergi mana pergilah. Depa nak pergi ke Mesir ke, depa nak pergi ke Yaman ke, pergilah. Tapi saya tak akan aturkan. Tak kita pula tolong beratok, duk atok pula lagi. Tengok kita tak boleh nak atok, marah kita pula lagi. Ya. Jadi kita kata ni apa nak pipi lah. Baik. Jadi tu kerja-kerja yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Said. Dan kemudian Syekh Muhammad Said juga menulis kitab Tafsir Nurul Ihsan sekarang, dan kemudian beliau wafat pada tahun 1932 Hijriah. Ini hari Rabu. Ini Syekh Muhammad Said meninggal dunia dalam usia 78 tahun dan dimakamkan di Masjid Alur Merah. Ditulis ini Alur Merah. Orang Kedah tak panggil Alur Merah kan? Alur Merah. Alur Merah di Alustar Kedah. Dan terbukti kematian beliau adalah satu kehilangan yang besar bagi umat, dan juga yang beliau merupakan kebanggaan rakyat dan kerajaan negeri Kedah, kerana beliau merupakan satu-satunya ilmuwan yang banyak memberi sumbangan yang sangat besar dalam bidang tafsir Al-Quran di Kedah, yang sukar ditemui kewujudan yang lain sepertinya di rantau Melayu ini. Jadi tafsir Nurul Ihsan ni bagus. Kenapa kita pilih dan juga para tok guru kita pakat baca Ihsan ni? Karena dalam tafsir Nurul Ihsan ni dia ada qawaid. Dia ada kaedah yang dia bagi untuk kita memahami ayat-ayat Allah Ta'ala. Tamam? Jadi dia ada i'rab dia,
Dan ada sebagian tempat yang dia akan gunakan tafsir isyari, tafsir sufi, dan dia ada gunakan juga dengan tafsir maudhu'i. Ada banyak jenis tafsir yang digunakan dalam tafsir beliau ini. Jadi kita tengok mukaddimah dia, dan kemudian kita tengok sakat. Sebab kita punya pertemuan satu majlis 1 jam, satu kitab sejam, kitab kedua sejam. Jadi sampai pukul 11 ya. Pukul 11 kita balik dah. Lebih pada pukul 11 tu dah mengarut dah. Bukan mengarut orang lah. Dia dah, bila nak habis ni. Dia fikir tu lah. Jadi kita pun kena reti lah. Tok guru lah ni kena raih anak murid banyak daripada anak murid raih tok guru. Dulu ni anak murid raih tok guru nak buat apa pun buat lah tok guru. Tak zaman lah tak boleh lah. Zaman lah anak tok guru kena raih anak murid. Tengok anak murid dia kena berhenti. Begitulah. Tak. Kalau tak ni lagi anak murid tak mau layan tok guru. Macam tu. Lah ni tok guru nak marah anak murid tak berani. Marah anak murid kena marah balik. Marah anak murid merajuk lari. Tu. Tu nak buat macam mana? Tu tak dia anak murid tu. Jadi orang, nak keluar jadi burung. Jadi orang. Baik, pendahuluan pengarang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kawan-kawan kita baca mukaddimah lah hari ni. Kita tahulah pengarang ni ambil daripada mana dia tafsir Quran dan kenapa dia karang kitab ini. Kawan-kawan kita tahu dulu yang tu. Minggu depan kita akan start baca yang dalam. Dan pengarang dia mulakan juga kitab dia ni dengan cerita dulu bab rukun-rukun dalam agama. Rukun Islam, dan kemudian dia masuk sikit rukun-rukun berkenaan dengan solat. Dia nak beritahu kata kawan-kawan tahu dulu yang tu baru masuk tafsir. Maksud ni fardu ain ni. Kalau tak apa nak erti lagi, mengaji dulu yang tu. Kalau tafsir lagi. Jadi nak kena mengaji juga yang tu. Ramai orang lah ni pakai duk kata tok guru dia duk mengajak kitab fiqh ya kat masjid. Bab haid tak habis-habis sampai hak duk mai tu pun dah tak keluar haid dah. Ya. Dia kata kok mana duk mengajak tu saja. Tapi siapa nak mengajak tafsir, dia kata. Siapa nak mengajak hadis? Kita kata tafsir hadis bukan fardu ain kepada setiap orang untuk tahu benda tersebut. Kita tak akan ditanya oleh Allah Ta'ala dalam kubur. Baca tafsir habis tak waktu dia hidup dulu? Tak ditanya nanti. Ditanya kita reti tak fardu ain. Itu dulu patutnya. Betul-betul dah lah aduk mengajak di masjid baca kitab tasawuf, baca kitab aqidah, ahli sunnah wal jamaah, baca kitab fiqh. Betul dah tu. Karena tu keperluan kita pada setiap masa. Manakala tafsir, hadis dan sebagainya ni adalah sampingan yang kita perlukan untuk tambahkan lagi ilmu kita. Itu saja. Faham? Tapi sebab saya pun duk baca dah kitab fiqh apa semua sekali, kita duk baca kitab tasawuf, ada kita duk buat live apa semua tu. Jadi kita baca tafsir lah pagi-pagi Jumaat ni, kerana nak ambil barakah pagi Jumaat ni, insya-Allah. Dan kita tiru para tok guru kita. Tanah pondok ni untuk pengetahuan ibu-ibu bapa semua, abang-abang semua, setengah tanah pondok ni Tok Guru Haji Jusuh beli setengah. Baru ni dia panggil saya pergi ke pondok dia. Dia tak pergi cerita ke orang ni. Tapi ni ada live lah. Allah. Tak apalah. Tersilap lah cerita. Ada seorang Tok Guru lah habis cerita dah ni. Dia panggil saya pergi rumah. Dia abang kata saya saya nak beli setengah dan nak wakafkan tanah tu. Jadi ini sejarah lah tanah pondok kita ni. Tok Guru beli setengah. Tok Guru dah beli setengah tanah ni. Moga-moga tu dalil kata tanda kepada orang panggil apa, redanya Tok Guru tua lah di Kedah ni dengan Zawiyah Nasiriyah ni lah, insya-Allah. Jadi dia panggil saya tu, dia bagi adalah sebilangan duit tu untuk, dia kata dia tak suruh tukar nama apa pun. Dia abang kata saya wakaf, saya beli dan saya wakaf balik. Dia kata saya wakaf semula duit ni di tanah tu. Jadi setengah tanah ni hak yang kita beli tu, hak tu Tok Gurunya lah. Moga-moga Allah Ta'ala berkati beliau, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'ana wa khalaqal insana wa 'allamahu al-bayana. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengajar akan Quran. Jadi Allamal Quran, siapa yang mengajarkan Quran? Allah. Jadi yang beri faham kepada kita siapa? Allah. Jadi yang kita main mengaji apa semua sekali ni, yang main mengaji ni hanya sebab saja. Kita ambil sebab. Yang bagi faham Allah. Waktu Nabi sebut dalam hadis, innama ana qasimun wallahu yu'ti. Aku ni cuma pembahagi sahaja.
Hakikat pemberinya Allah. Jadi yang bagi faham, yang bagi kita reti, yang bagi kepada kita ni untuk beramal dengan ilmu tersebut adalah Allah. Dan menjadi ia akan manusia, mengajar ia akan kenyataan. Jadi yang mengajarkan manusia, yang memberikan kenyataan kepada manusia ni, mengajarkan kenyataan kepada manusia siapa? Allah. Semuanya Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil Quran. Dan rahmat Allah dan sejahteranya atas penghulu kami yang empunya kitab Quran. Jadi Nabi adalah sahibul Quran. Dan disebut dalam ni, perkataan dalam muqaddimah ni kita dah faham kata ini semua cerita pasal Quran. Bila disebut alhamdulillahilladzi 'allamal Quran wa khalaqal insan wa 'allamahul bayan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil Quran. Sebut Quran ini. Maksudnya apa ni? Ini kitab bab Quran ni. Maksudnya ini bab tafsir ni. Sebab disebut 'allamahu, kemudian khalaqal 'allamahul bayan, terangkan pula kenyataan tentang maksud bagi Al-Quran. Dan kemudian Nabi Muhammad itu sahibul Quran. Maka ini disebut dalam balaghah, ulama-ulama kata ini adalah bara'atu al-istihlal, ataupun permulaan perbicaraan daripada pengarang, dapat kita faham apa yang akan dibahaskan oleh beliau dalam kitab ni dengan muqaddimah dia saja. Kita tengok permulaan ucapan dia, kita dah tahu rupanya ni kitab tafsir. Itu maksudnya. Ini dipanggil bara'atul istihlal dalam ilmu badi'. Kalau kita mengaji dalam ilmu balaghah, itu dipanggil bara'atul al-istihlal. Dan rahmat Allah dan sejahteranya atas penghulu kami yang empunya kitab Al-Quran. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi'imanin wa ihsan. Dan atas ahlinya. Siapa ahli Nabi SAW? Ahli Nabi ada dipanggil ahli zakah, dengan ada ahli yang umum, ahli doa dipanggil. Ada ahli zakah. Ahli zakah apa dia? Yakni ahli keluarga Nabi yang tidak boleh menerima zakat, iaitu daripada keturunan Hashim dan juga Muttalib. Keturunan Hashimi dengan keturunan Muttalibi. Dua keturunan ni. Bukan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib keturunan Hashim, Hashimi. Jadi ada dua keturunan yang tidak boleh menerima zakat bagi keluarga Nabi SAW, iaitu daripada keluarga Hashimi, iaitu keluarga daripada Bani Hashim, dan juga keluarga Bani Muttalib. Ada dua keluarga yang tidak boleh terima zakat dalam mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi mana-mana yang keluarganya Rasulullah, dia bersambung dengan Nabi SAW, dan melalui Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang keluarkan, yang anak-anak cucu Nabi keluar daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain anak kepada Sayyidina Ali, anak kepada Sayyidina Fatimah dengan Sayyidina Ali Az-Zahra. Jadi Sayyidatina Fatimah satu-satunya anak perempuan Nabi yang mana keturunannya tersebar. Dan keturunan Nabi dikira dengan Sayyidatina Fatimah. Keturunan lain tidak boleh macam tu. Kita keturunan tak kira belah perempuan, keturunan kira belah laki. Beza dengan Sayyidina Rasul SAW. Ini khusus kepada keluarga Nabi, keturunannya bermula dengan perempuan. Ini mula dengan Sayyidatina Fatimah, sambung dengan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ada adik lagi nama Sayyidina Muhsin. Dan juga ada Sayyidatina Zainab. Cuma Sayyidina Muhsin meninggal kecil lagi meninggal dah. Tinggal Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain, dan kemudian mereka kahwin ramai, dan kemudian lahirlah keturunan beliau di seluruh pelosok dunia. Yang ada Al-Husaini, ada Al-Hasani dan sebagainya. Guru kami Syekh Yusri hafizahullah keturunan Hasan, keturunan belah Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu. Guru saya di atas ni Syekh Abdul Aziz Syahawi keturunan sebelah Sayyidina Husain. Dan Maulana Syekh Ali Jum'ah keturunan sebelah perempuan, belah mak dia, sebelah Sayyidina Husain. Baik. Jadi itu alihi. Dan ahli doa, keluarga Nabi yang bahagian doa kita semua lah, yang beriman kepada Allah Ta'ala pun dikira ke alun Nabi SAW. Keluarga Nabi juga. Kita pun keluarga Rasulullah juga, tapi melalui doa. Maksudnya yang didoakan dengan kebaikan. Dan sahabatnya. Siapa sahabat Nabi? Sahabat maksudnya man laqiya ma'an Nabi SAW mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Siapa yang pernah bertemu dengan Nabi dalam keadaan Nabi masih hidup, beriman dengan Nabi, dan mati dalam keadaan Islam. Itu maksud sahabat. Sahabat maksud dia yang tu, mesti beriman dengan Nabi, mesti hidup pada zaman Nabi. Yang kedua, mesti beriman dengan Nabi. Yang ketiga, mati dalam Islam.
3 syarat ni. Syarat bertemu tak mesti tengok. Maksudnya sezaman dengan Nabi saja. Dan pernah bertemu dengan Nabi. Tak mesti tengok. Sebab tu kalau kita takrifkan sahabat dengan takrif man ra'an Nabi. Siapa yang pernah tengok Nabi, maka terkeluarlah sahabat yang buta. Sebab tu ulama' dia letak takrif tu kemah lah. Dia letak takrif bagi satu tu kemah. Beritahu kata sahabat ni siapa dia? Sahabat ni orang yang pernah bertemu dengan Nabi, bukan melihat Nabi. Kerana ada sahabat yang tak tengok Nabi kerana dia buta. Antaranya Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum, muazzin Nabi SAW, tukang azan. Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum orangnya buta. Dan dia tidak pernah melihat Nabi dengan jelas kerana dia tak nampak. Maka adakah dia dikira sebagai sahabat? Dikira sahabat. Kerana sahabat bukan maksudnya man ra'an Nabi. Ada sebahagian ulama takrifkan dia man ra'ahun Nabi. Bukan man ra'an Nabiyya, tapi man ra'ahun Nabiyyu. Baca cara baca pun dengan nahwu. Kalau man ra'an Nabiyya maksudnya dia melihat Nabi. Nah, maka itu bukan takrif sahabat. Ada sebahagian ulama takrif itu, tapi takrif itu tak kuat. Takrif satu lagi man ra'ahun Nabi, maksudnya yang dilihat oleh Nabi. Dia tak tengok Nabi, tapi Nabi tengok dia. Apa dia kira sahabat? Dia kira sahabat Nabi. Tapi takrif yang diguna pakai oleh kebanyakan ulama man laqiya ma'an Nabi. Siapa yang bertemu dengan Nabi walaupun dia tidak melihat. Sekadar duduk dalam majlis, kadang mari jumpa dengan Rasulullah, maka dia dikira sahabat Nabi. Tapi syarat dia pada mesti beriman dengan Nabi. Sebab tu Abu Jahal tak kira sahabat walaupun dia jumpa Nabi selalu. Abu Lahab tak kira sahabat. Puak-puak munafik pada waktu tu tak kira sahabat. Duk jumpa Nabi tiap-tiap hari ni, duduk dalam majlis Nabi. Nabi berzikir, mereka pun berzikir juga. Jadi tak dikira. Kenapa? Kerana tak beriman dengan Rasulullah. Kemudian yang ketiga apa dia? Wa mata 'alal Islam. Mati dalam Islam. Mesti mati dalam Islam. Jadi macam mana dengan sahabat yang telah kufur, yang telah murtad setelah Nabi wafat, macam mana pula hukum mereka? Selepas Nabi meninggalkan, ramai yang murtad. Yang murtad tadi ni macam mana hukum dia? Adakah mereka dikira sahabat juga? Sebab mereka dah ada syarat. Yang pertama, bertemu dengan Nabi. Yang kedua, beriman dengan Nabi waktu tu. Tapi cuma kufur selepas tu. Tapi lepas tu taubat balik, masuk Islam balik, mati dalam Islam. Baik, adakah dia dikira sahabat balik? Ya, dikira sahabat. Ulama, kalau dia bertaubat balik, dikira sahabat Nabi. Cuma pahala amalan dia habis. Itu rugi. Orang yang murtad, amalan dia habis terus. Jadi hilang. Dia punya retah dia tu kosong. Buat sedekah ke jariah apa yang dia buat, semua terpadam habis semua sekali. Tak ada apa. Jadi dia kena mula balik. Baik, macam mana pula dengan qada dia, sembahyang semua sekali, kena qada balik. Sewaktu dia tinggal itu. Waktu dia murtad tu. Jadi kalau sepanjang dia murtad tu, dia kena qada balik puasa dia. Dia kena qada balik dia punya zakat dia, haji dia. Kalau kata dia murtad waktu tu lah. Sembahyang yang dia tinggal waktu dalam tempoh tu, dia kena qada semula. Kerana semuanya tidak sah. Kalau dia sembahyang pun tak boleh waktu tu, tapi kena qada tak? Dia kapiak. Orang kapiak masuk Islam, kena qada tak sembahyang dia sebelum dia masuk Islam? Tak kena. Tapi kalau murtad, dia waktu tengah murtad tu, waktu tu kena qada semua sembahyang yang dia tinggalkan. Kalau waktu tu bulan Ramadan, lalu Ramadan dia tak puasa, wajib dia qada balik Ramadan tersebut. Dan dengan hukum-hukum yang berbagai. Baik. Tu sahabat. Dan segala yang mengikut bagi mereka itu dengan iman dan kebajikan. Amma ba'du, faqad sa'alani ba'dul ikhwani an aktuba lahum bilughatil qadahi al-Qur'ana kay yafhamu amrahu wa nahyahu bisur'an wa la yatajaljalu fi ta'ati wal iman. Adapun kemudian daripada itu, apa dia kemudian daripada itu tu? Itu amma ba'du tu lah. Yani amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, iaitu selawat, salam, puji kepada Allah, doa. Tu maksud adapun sebab daripada itu. Yang kita sebut amma ba'du tu, itu maksud amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, yakni kemudian daripada mengucapkan bismillah, kemudian daripada mengucapkan alhamdulillah, kemudian daripada mengucapkan salawat kepada Nabi SAW dan doa, maka sungguh telah pinta pada hamba oleh setengah ikhwan yang mulia-mulia bahawa hamba surat bagi mereka itu dengan bahasa Melayu Kedah akan Quran. Bahasa Melayu Kedah. Jadi Syekh tulis ni dengan bahasa Melayu Kedah. Jadi dia tak sebut bahasa Melayu saja, bahasa Melayu Kedah. Lepas tu kalau kita perhati balik, tok guru kita dulu, hak duk petani, kadang-kadang dia tulis bahasa petani kampung dia. Beda orang kampung dia.
Mai kat kita kena mengaji pula lah tu, bahasa kampung dia tu. Macam tu tengok Syekh Idris Marbawi, kalau tengok balik dalam Baharul Mazi, dia banyak juga guna bahasa yang digunakan oleh masyarakat Lubuk Merbau. Ada Perak tu. Itu ada bahasa-bahasa dia yang kadang-kadang kita tak apa nak faham, melainkan kena tengok kamus balik. Ada bahasa yang digunakan tu bahasa Melayu lama. Contohnya lugu. Kami duduk baca kitab di Mesir. Kumpullah baca kitab Baharul Mazi. Mata muqaddimah. Syekh Idris Marbawi tulis kata, dan kami belajar kitab ini katanya di Masjid Saidina Hussein selama 7 tahun dengan ketiadaan lugu, kata dia. Lugu apa pula ni? Ada yang baca logo, ada baca lugu, nak baca ke mana ni kata ni? Kata tak ada logo ke apa? Dia mengaji tak ada logo. Ada seorang kawan kita, dia kata tak ada kad ni. Kan nak pergi masjid, nak pergi universiti kan kena ada kad universiti. Dia kata maksud dia Syekh ni pergi mengaji tak bawa kad kot no. Dia kata tak ada beja, tiba-tiba nak tulis lah ni. Pergi mengaji tak ada bawa kad. Lepas tu lugu ni kata apa? Rupanya lugu ni adalah kamus dewan. Maksud dia dengan ketiadaan bosan. Lugu tu bosan maksud dia. Saya dengar ada seorang ustaz ni ceramah. Dia pun ceramah ni dengan ketiadaan lugu, kata dia. Tu dia. Dia tarik tu dia tu, kita dia nak sebut apa ni? Maksud apa ni? Kita dengar nak sebut maksud dia apa dia? Itulah. Macam itulah. Tak sebut juga. Dia ingatkan dia tahu. Rupanya dia pun tak tahu pun. Duk tu dia tu 4 kali lah. Betul, macam itulah dia kata. Yang penting dia mengaji lah kitab ni. Tu. Tak syarah pun lugu tu apa dia. Rupanya dia pun tak tahu. Kan? Dengan ketiadaan lugu. Lugu tu apa dia? Lugu tu bosan. Dengan ketiadaan bosan. Jadi merapuh habis lah itu tu. Pakat keluar tak ada kad lah apa semua tu, nampak sangat. Tak tengok kamus. Darah semedang dia panggil. Kalau bab istihadah dia panggil darah semedang. Darah semedang keluar kan? Darah kan semedang keluar. Semedang tu ada keluar selalu. Panggil darah istihadah. Dia terjemah darah semedang. Tu kalau tak tahu bahasa tu, jenuh kita. Nak tahu apa darah semedang ni? Semedang keluar dia tahu. Ini sepedang, maksud semedang maksudnya sentiasa keluar. Banyak lagi bahasa dalam Baharul Mazi yang kena keluarkan dia punya kamus dia. Bagus Syekh Wan Zakaria Syekh Datuk Haji Zakaria, Syekh Haji Zakaria Wan Besar. Dia ada tulis kitab Suluh Matla'ul Badrain. Dia buat kamus Matla'ul Badrain. Bagus. Ini antara khidmat para ulama kita terhadap kitab-kitab dulu. Dia buat keluar Suluh Matla'ul Badrain. Maksudnya siapa nak baca Matla'ul Badrain, ini kamus dia. Kalau kamu tak faham bahasa dalam Matla'ul Badrain, ni kamus dia. Kena baca kamus ni dulu. Suluh Matla'ul Badrin, Syekh Zakaria ke itu dia? Ke Syekh Abdul Ghani? Syekh Abdul Ghani kot. Syekh Abdul Ghani, pengarang kitab Idaman Penuntut. Antara dua orang tu lah yang tulis kitab tersebut. Baik. Jadi kata beliau dengan bahasa Melayu Kedah akan Quran supaya dapat faham mereka itu akan suruhannya. Ini suruhan Allah. Dan tegahnya, yakni tegahnya Allah dalam Al-Quran tadi. Dengan mudah. Dan kalau kata ikut bahan di sini, dengan suruhnya, ini suruh Quran. Tu kembali kepada Al-Quran. Jadi faham kita di Al-Quran tu kalamullah. Maksudnya daripada suruhan Allah lah. Suruhnya Allah, tegahnya Allah dengan mudah dan tiada bergoyang-goyang hati mereka itu pada taat dan iman. Jadi kalau dah faham Quran, maka dia retilah bila kurang-kurangnya tahu tentang ini suruhan Allah, yang ini larangan Allah Ta'ala. Dan kemudian bila baca tu faham dengan elok. InsyaAllah. InsyaAllah mula 23 hari bulan ni TV Hijrah ada dengan saya nanti TV Hijrah. Tiap-tiap 23 hari bulan 7.30 malam. Promosi tak kena bayar. 7.30 malam hari Jumaat, setiap hari Jumaat. Ada orang tulis kata program bagus dah, waktu tak kena. Seminggu sekali apa. Seminggu sekali. Nak pergi main Jumaat dan main Jumaat. Pada nak pergi main di masjid, kena main di masjid lah orang lelaki. Orang perempuan duduk di rumah. Memang tujuan mereka program tu, memang mereka habak lah, ni untuk orang perempuan. Perempuan mereka kepada orang-orang perempuan yang tak pergi masjid ni. Minggu sekali. Tu lah. Hari Jumaat, 7.30 malam. Baik. Mula 23 bulan ni kot, dia pemula bulan Maulid. 23 bulan. 13 episod.
baru ni buat rakaman di Janda Baik. Saya pun tak tahu saya cakap apa. Kena tengok. Saya pun nak kena tengok balik saya cakap apa. Masa dia cakap tu 30 minit. Nah, program 30 minit. Nah, jadi nak kena tengok balik. Kira depa punya orang panggil apa? Expect depa tinggi lah kat kita ni. Pergi tak waktu lawan dengan drama. 7.30 tu lawan dengan drama tu. Drama pukul 7.30. Kira saya bercakap tu nak lawan dengan geng-geng Zul Arifin tu. Kira satu level lah. Dah saja depa letak tu. Depa kata ni moga-moga boleh bagi alternatif kepada orang daripada tengok drama, baik mengaji waktu tu. Jadi saya baca tafsir. Saya baca kitab dan saya baca tentang surah Al-Mulk. Saya tafsir surah Al-Mulk daripada awal surah Al-Mulk sampai habis. 30 ayat. InsyaAllah. Baik. Fa'ajabtuhu wa illam akun ahlan lidhalik. Maka hamba perkenan akan dia. Ini yang diminta oleh teman-teman. Ini orang dulu-dulu macam tu. Dia tak tulis kitab melainkan kalau ada permintaan. Ada orang minta, ada orang bagi tahu kata tolong Tok Guru tolong tulis Zat, kami ni tak faham bahasa apa ni dalam Quran ni, kata Tok Guru duk mengaji. Boleh tak tolong tulis bagi kami ni ada panduan. Tu kena minta macam tu. Ataupun Tok Guru dia akan istiqarah dulu. Kalau dia teringin nak buat tu dia akan istiqarah dulu. Contoh Al-Imam Khatib Syirbini rahimahullah ketika tulis kitab Mughnil Muhtaj, dia sebut kata aku istiqarah dulu di maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat Raudhah. Jadi depan Nabi sallallahu alaihi wasallam aku bermohon kepada Allah Taala agar dimudahkan, bukan kitab Mughni, kitab Iqna. Syarah kepada matan Abi Syuja'. Tu orang dulu macam tu. Tok Guru kita macam tu dulu. Waktu kitab depa berkat sampai kepada kita sampai sekarang. Lepas tu kitab ni kalau nak tengok kitab ni sesuai mengajak ke tidak dipakai oleh jamaah ulama. Tok Guru pakai kitab tu untuk mengajak, maksudnya kitab ni sesuai untuk mengajak. Kerana dalam tu ada benda yang kita boleh ambil. Faedah-faedah yang besar yang kita boleh ambil. Faham? Jadi kalau kata Tok Guru tak pilih kitab tu untuk mengajak, kalaupun ada yang guru yang mengajak, kena tengok balik. Betul ke kitab tu kitab tadris? Dia ada kitab yang kita guna mengajak, ada kitab yang kita guna bukan untuk mengajak, untuk baca saja. Tapi kitab ni kitab mengajak. Kata Syekh, maka hamba perkenan akan dia. Dan jika tiada hamba ahli bagi demikian itu sekalipun. Ni tawaduk dia lah ni. Wa illam akun ahlan lidzalik. Walaupun aku ni bukan ahlinya. Aku ni bukan ahli tafsir, kata dia. Tapi kerana dia baik sangka dengan aku buat jugalah. Kerana menuntut keredaan Tuhan Ar-Rahman. Talaban li ridar Rahman wa insyirahan li qulubil ikhwan. Dan juga untuk menyuka bagi segala hati ikhwan. Yang ni teman-teman saya. Teman-teman tu saya nak bagi depa ni seronok, maka memasukkan kegembiraan dalam hati seorang teman kita, maka kita akan digembirakan oleh Allah di akhirat nanti. Jadi siapa yang memasukkan kegembiraan dalam hati seorang mukmin, Allah akan gembirakan dia di akhirat nanti insya-Allah. Jadi jangan kita bagi masukkan sedih dalam hati. Maksudnya lawan bagi hadis tersebut apa dia? Siapa yang memasukkan sedih dalam hati teman dia, dalam hati golongan muslimin, maka di akhirat nanti dia akan sedih. Maka nak bagi gembira di akhirat, waktu ketika ramai orang bersedih, maka kita gembirakan kawan-kawan kita di dunia. Macam tadi lah, mereka buat sambut bersedih. Dekat Cik Nizam. Bukan mereka seronok Cik Nizam pindah ke Kuala Lumpur. Tak. Mereka saja gembira. Tadi mereka main pagi tadi, bawa main nasi. Rasanya banyak lagi tu, lebih tu. Saya jangan balik lagi, boleh makan lagi rasanya. Ada nasi banyak, mereka main 50 bungkus tadi. 50 bungkus ni ada abang-abang kita, pegawai daripada LHDN, lembaga hasil dalam negeri. Mereka main, kenal lama ni. Main Mesir, jalan di Mesir. Semua sekali. Ni abang-abang kita lah ni. Tapi jiwa muda. Jiwa muda lagi. Cara nak muda, kawan dengan orang muda-muda. Itulah. InsyaAllah kita akan rasa muda sampai ke sudah. Baik. Dan menuntut keredaan Tuhan Ar-Rahman dan menyuka bagi segala hati ikhwan. Wa kana mu'tamadi fihi. Tengok. Ni baru kita tahu. Dari mana pengarang iaitu Syekh Muhammad Sa'id bin Umar Khatib, pengarang kitab ini, iaitu Mufti Umar Muhammad Sa'id ni, ambil mana ambilan dia daripada mentafsirkan kitab ni? Katanya, wa kana mu'tamadi fihi al-jalalain wal baydawi wal jamal wa ghairaha min tafasiril Quran. Dan adalah tempat perpegangan hamba padanya. Ini tempat saya ambil. Itu antaranya apa dia? Tafsir Jalalain.
tafsir yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dengan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Imam Jalaluddin Mahalli, dia karang kitab tafsir dia daripada, dia karang dulu. Tafsir Jalalain ni, dia ada dua jalan, bukan jalan lain. Jalalain. Tafsir jalan lain tu kok lain. Ni Jalalain. Jalalain maksud dua jalal. Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli. Ada dua ulama besar di Mesir. Dua-dua mazhab Syafi'i. Lepas tu saya nak baca kitab tu. Tapi sebabkan kerana kita masih kurang dalam bahasa Arab dan eloklah dah ada tafsir Nurul Ihsan, kita pakai tafsir Nurul Ihsan. Kerana manfaat dia akan dapat juga insya-Allah. Cuma nanti ada rezeki peluang, kita dah mengaji lama dah, nanti habis kitab ni kita baca Jalalain pula, kan. Jadi kita baca kitab yang sak sikit daripada tu. Saya mengaji kitab tafsir Jalalain dengan guru saya ni, guru saya. Ni, atas ni. Syekh Ali Saleh Al-Azhari. Saya sempat mengaji dengan dia 17 juzuk daripada tafsir Jalalain. Jadi saya baca Quran dengan dia dan sambil-sambil baca tafsir sekali. Tu pun pengajian hampir 6 tahun. Tak habis-habis bela lagi. 6 tahun dah. Itu yang istiqamah dengan Syekh. 6 tahun. Asalnya no? Zaki, yang main tu juzuk apa dah? Juzuk 13 dah yang main tu. Lama dah. Saya pergi dulu seorang-seorang. Saya bawa dia pergi. Beda teman dalam jalanan. Boring seorang-seorang ni. Jadi pergi sekali dia boleh pergi teman saya sekali baca kitab sekali. Jadi apa ni, baru ni saya telefon Syekh Ali Soleh, abang kata saya tak boleh pergi dah Mesir. Syekh tarik panjang. Allah, saya kata, aku tak boleh tengok hang dalam Muhammad, dia kata. Tak jumpa hang dalam lepas ni. Kata boleh saya akan pergi lagi Mesir insya-Allah. Tu saya nak bawa Syekh main Mesir ni, nak main Malaysia kata. Dia banyak kali dah sebut nak main Malaysia. Dia tanya kat saya saja, dia duk buat tanya. Pasport aku ni boleh main Malaysia kata dia. Oh. Pasport mana tak boleh main. Pasport semua boleh main. Dia tak saja tanya. So saya moga-moga umur dia panjang lah. Umur dia pun dah 80 dah. Moga-moga dia sempat lah main ke Malaysia ni insya-Allah. Terus baru ni bila saya telefon dia malam tu, dia kata, tak apa Muhammad, dia kata, mana-mana yang kita tak selesai lagi tu, kita telefon dia kata. Hang telefon aku, kita baca aku telefon. Oh, sampai tahu tu. Untuk guru kita ni, dia punya semangat. Saya kata nanti saya akan tengok tadi. Dia kata kita tengok waktu balik yang sesuai. Kamu telefon, kita baca kitab aku telefon dia kata. Oh, alhamdulillah saya kata. Saya memang nak tunggu waktu pun. Tapi tak mau habaq lah kat Syekh, takut tak ada adab pula. Nak baca kitab aku telefon ni ikut mana telefon Syekh duduk dengar sana je. Tu Syekh betul yang saya baca ni. Dah rupanya Syekh yang minta yang tu. Syekh minta tak apalah, alhamdulillah. Ini guru saya mengaji dengan dia 10 tahun dalam lughah, dalam bahasa Arab. Kan? Duk pergi rumah dia tiap-tiap minggu. Baik. Jadi, i'timad aku kata Maulana Syekh Muhammad Said kata dia dengan tafsir Jalalain. Dengan tafsir Jalaluddin As-Suyuti dengan tafsir Jalaluddin Mahalli. Dua orang ulama yang karang kitab ni. Imam Jalaluddin Suyuti karang kitab ni, Jalalain ni umur dia berapa? Agak-agak umur berapa waktu tu? Dia karang kitab tu. Yang mula-mula karang Imam Jalaluddin Mahalli. Jalaluddin Mahalli dia karang dulu. Dia tafsir daripada surah Al-Kahfi sampai belakang. Dia juzuk 15 sampai juzuk 30. Dia saja tinggal juzuk 1 sampai juzuk yang ke-14 dekat imam yang lain. Dia meninggal lepas tu. Lepas tafsir tu habis, meninggal. Kemudian disambung oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin tu selepas zaman Imam Mahalli. Dia karang pula daripada juzuk yang pertama, daripada Al-Fatihah sampailah sebelum surah Al-Kahfi. Umur dia berapa waktu tu? Umur dia 18 tahun. Lebih kurang lah 18 ke 21 tahun. Dia karang tafsir tu umur 18 ke 21 tahun. Kita 18 tahun tu buat binatang apa tak tahu ya. Pasal cinta-cinta monyet maksudnya. Kalau duduk kat sekolah ni ada tengok nak ada orang berkenan semua tu lah. Dia umur 18 tahun tu dia tafsir lah. Siap. Dan lepas siap tafsir tu, kemudian mimpi dia. Imam Jalaluddin Suyuti mimpi. Dia cerita dalam tafsir dia. Saya bacakan. Jadi dia mimpi, dia kata saya bertemu dengan seorang lelaki dan saya tahu itu Imam Mahalli. Dia kata pengarang yang menyempurnakan kitab tersebut. Dia kata saya tahu ni dia. Kemudian ditanya kat saya, mana lebih baik? Aku tafsir ke hang tafsir? Dia kata, dah tentulah aku lebih baik, kata dia. Aku tafsir pun baik. Lepas tu Imam Jalaluddin Mahalli kata ni, macam mana hang tafsir yang ni? Ayat ni. Dia sebut ayat satu ayat tu.
Dan Imam Jaluddin Suyuti, Jaluddin Mahalli tegur Imam Jaluddin Suyuti. Dia kata tafsir ni tak apa tepat. Kena macam ni sekian-sekian. Imam Jaluddin Suyuti kata dia syarah balik pada waktu tu. Dia kata tak, yang aku tafsir tu tepat. Gini. Dan Imam Jaluddin Mahalli buat apa waktu tu? Dia tergelak waktu tu. Dia gelak, gelak. Sonok. Gelak tu dalil apa? Dalil redha dengan ini, maksudnya ahli dia. Orang ni boleh tafsir. Saya nak test, saya tengok ni, kata ni tak sesuai ni. Ni. Dan aku jawab balik. Bila jawab balik tu, Imam Jaluddin Mahalli tersenyum, dan itu dalil kepada redha Imam Jaluddin Mahalli dengan sambungan kitab tersebut kepada beliau. Sebab nak sambung kitab orang, dia nak kena ambil macam mana orang tu buat. Sebab kita nak sambung, kita buat kitab kita tak apa. Ni kitab tu orang dah tulis dah setengah. Lepas tu kita nak sambung macam dia tulis. Maksudnya kita kena reti betul macam mana dia tulis. Dia punya manhaj dia, dia punya sistem penulisan dia, semua kena reti. Tu. Dan kitab Jalalain ni kitab yang barakah dipelajari. Kalau di Indonesia, kitab Jalalain ni dibaca sepanjang Ramadan. 30 Ramadan khatam Jalalain. Jadi ada satu pondok di Indonesia, tiap-tiap tahun bulan Ramadan 30 hari khatam Jalalain. Maksudnya anak-anak murid ni akan mai ni daripada seluruh pondok ni, akan mai duduk di pondok tu untuk mengaji Jalalain dia. Mai Ramadan ni. Pas Ramadan hilang habis anak-anak murid tu. Mai anak murid lain lah, anak murid yang tetap di pondok tu je lah. Anak murid yang luar ni mai tu semata-mata nak mengaji Jalalain saja. Macam tu sekali. Dan dia akan baca sehari 1 juzuk. 30 hari 30 juzuk khatam Quran, terus sekali dengan tafsir. Dan tiap-tiap tahun dia buat macam tu. Akhirnya akan jadi apa? Jadi kuatlah, lekatlah dia punya ingat tu. Tafsir tu sebab dia mengaji tiap-tiap tahun kan. Tu. Jadi tu Jalalain dan Baydawi dan Jamal. Baydawi, jadi tafsir Baydawi karangan Al-Imam Al-Baydawi. Dan juga Jamal. Tafsir Jamal ni apa dia? Hasyiah Jamal lah. Hasyiah Jamal ala Al-Baydawi. Dia ada hasyiah, ada tafsir, kemudian ada hasyiah kepada tafsir. Maksudnya syarah kepada syarah. Jadi dia syarahkan balik kepada Baydawi, maka keluar tafsir Jamal. Ada tafsir Jamal ni? Tak ada. Tak ada. Jadi Imam Jamal dia ada tafsir kepada dia ada hasyiah kepada Baydawi. Hasyiah ni maksud dia apa dia? Hasyiah ni maksudnya syarah kepada syarah. Tapi kata guru saya, Syekh Ahmad Mamduh, ni Syekh Ahmad Mamduh, ni guru saya. Dia kata kat saya, dia kata, kamu ada lagi kitab Al-Imam Qafaji. Tafsir Qafaji, dia kata kamu ada lagi? Saya kata saya tak ada lagi. Saya tolong cari kat saya. Ada kitab tu saya dapat lah. Syekh tolong cari. Dia cari kat saya, sebuah dia kata kalau kamu baca Qafaji Alal Baydawi, syarah kepada Baydawi. Kalau kamu baca Jamal, Jamal ni macam kamu masuk hotel 5 bintang tapi duduk Mesir. Faham? Hotel 5 bintang tapi Mesir punya. Maksudnya makanan Mesir, ada aish, ada apa semua, tapi sedap lah. Power betul lah. Tapi hotel 5 bintang kan kata. Macam tu kalau masuk dalam Jamal. Tapi kalau baca Qafaji, kamu macam masuk hotel 5 bintang tapi di Eropah, kata dia. Faham tak? Maksud dia apa dia? Semua ada. Mesir ada, luar pun ada, semua ada dalam tu. Abang tadi bandingan, nak kata tafsir Al-Imam Qafaji ala Baydawi, ini lebih meluas dan mendalam. Manakala tafsir Imam Jamal pun luas, tapi comel dah. Cuma dibandingkan dengan Qafaji sakan lagi. Itu kata Syekh Ahmad Mamduh, guru saya. Dan lainnya daripada segala kitab tafsir Quran. Jadi ada banyak lagi Syekh tak sebut di sini. Mungkin saya akan sebut dalam kitab nanti daripada mana tempat ambilan beliau. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.